Bismillahirrahmanirrahim. Next subtopic in chapter 2 is 2.3, hyperbolic functions. Okay, first is the definition of hyperbolic functions. The hyperbolic functions are formed by taking combinations of the two exponential functions, exponent power of x and exponent power of negative x. So, exponential hyperbolic function is combination of two exponential function. In many ways, they are analogous to the trigonometric function and they have the same relationship to the hyperbola. So, hyperbolic functions ini dia ada kesamaan lah dengan trigo functions. Okay, dan juga dia ada relationship dengan hyperbola. For this reason, they are collectively called the hyperbolic function. So, disebabkan dia ada relationship dengan hyperbola, maka nama function tersebut dinamakan sebagai hyperbolics. Alright. Okay, next we have hyperbolic functions. Okay, bila saya katakan tadi dalam definition dia kata dia adalah analogous dengan trigo, maka function-function dalam hyperbolics ini namanya lebih kurang dengan apa yang ada dalam trigo. Okay, kalau kamu perhatikan yang pertama, sin hyperbolic x. Okay, so ada huruf h dekat hujung sin ni, itu menunjukkan dia adalah hyperbolic functions lah, right? Dan kita tahu bahawa definition of hyperbolic ni tadi is combination of between two exponential functions. So, sin hyperbolic x ni dia adalah daripada exponent x minus exponent power of negative x divided by 2. Okay, so macam mana, kenapa bahagi dengan 2 ni, sebenarnya ada dia punya graph, ada dia punya proving dia. Okay, so itu kamu tak perlulah tahu, alright. Just tahu dia punya apa ni dikatakan equation dia tu pun dah cukup, alright. Okay, and then kamu boleh tengoklah untuk tangent hyperbolic x, kita tahu kalau dalam trigo tangent x is equal to sin of x over cos x. So tangent hyperbolic x is equal to sin hyperbolic x divided by cos hyperbolic x, sama. Okay, so ini adalah dalam bentuk exponential dia. Okay, samalah juga untuk kesemua empat lagi yang ada. Okay, so note dekat bawah, hyperbolic functions are combination of exponential functions not related to trigonometric. Okay, dia adalah combination of two exponential function dan dia tidak ada kaitan dengan trigo. Okay, dia hanya analogous sahaja, sama je. Sebab tu adalah nama-nama dia tu dalam trigo ada juga dalam hyperbolic. Alright, ibarat macam senang kata dia pinjam nama-nama yang ada dalam trigo. Okay, so ini adalah identitinya. Alright, so kalau kamu perhatikan identiti pun, identiti hyperbolic ni pun lebih kurang dengan trigo function. Okay, cuma bezanya hati-hatilah dekat apa ni perkataan ataupun huruf H yang ada dekat cos hyperbolic x, sin hyperbolic x, itu saja. Alright. Okay, so identities je kamu boleh lihat sendiri. Okay, yang ini. Next, kita pergi kepada derivative and integral formulas for hyperbolic function. Okay. Alright, so kita ada differentiate sin hyperbolic x is equal to cos hyperbolic x. Differentiate cos hyperbolic x is equal to sin hyperbolic x. Okay, yang ini hati-hati kerana dia adalah positif. Alright, jangan confuse pula dengan trigo. Okay, dan yang bawah ni kamu boleh tengok sendirilah. Alright, hati-hati yang ada negatif tu. Okay, kemudian di sebelah kanan ni kita ada differentiate sin hyperbolic u is equal to cos hyperbolic u times u prime. Okay, so contoh jika saya ada differentiate sin hyperbolic 3x. Okay, maka saya akan dapat cos hyperbolic 3x and then saya differentiate 3x ini, so dapat 3 lah. So the answer is 3 cos hyperbolic 3x. Okay, konsep untuk kita selesaikan differentiate hyperbolic ni sama macam konsep kita differentiate dalam trigo. Okay, alright. Alright, dan seterusnya sampai bawah ini kamu boleh tengok. Alright, okay, formula dia. Okay, kemudian integral formula for hyperbolic functions. So we have integration sin hyperbolic x dx is equal to cos hyperbolic x plus c. And then seterusnya the integration cos hyperbolic x dan sampailah hujung ni integration of cosecant hyperbolic x cotangent hyperbolic x dx is equal to negative cosecant hyperbolic x plus c. Okay. Alright, example number 1, find y prime for the function y equal to exponent tangent hyperbolics for x plus 1 sin hyperbolics 3x. Okay, so dekat sini dia dah bagi dalam bentuk bracket, dua brackets, means that yang ni adalah exponential function, yang ini adalah hyperbolic function. Dua function yang berbeza, operasi darab. Okay, maka bila nak selesaikan kita perlu guna product rule.
Okey, so dalam soalan tak mention, tapi kita sendiri kena tahu rules apa yang perlu kita guna untuk kita differentiate function y. Okey, so kamu tengoklah. So this is u v prime plus v u prime. Okey, so nak bagi jawapan akhir kamu yang dekat step yang kedua ni pun boleh. Okey, tak perlu nak simplify. Yang ini pun tak apalah. Alright, so just bagi yang dekat step yang kedua ni pun dah boleh dah. Okey, dapat markah penuh. Okey, soalan yang kedua, use logarithms differentiation to find dy over dx if y equal to x power of x divided by sin hyperbolic x. Okey, and soalan ini mention use logarithmic differentiation. So kita kena gunalah. Okey, kita wajib guna. Alright, so recall balik apa itu logarithmic differentiation. Okey, first step kita perlu letak ln on the left hand side and ln on the right hand side. Mesti ada perkataan ln. Nama pun logarithmics kan. Okay. And then step yang kedua. Okay. Sekarang ni dalam bracket ni adalah operasi bahagi. Bentuk pecahan. Rational function. Okay. Maka dalam mengikut properties of ln, dia akan menjadi tolak. Ln x power of x minus ln sin hyperbolic x. Okay. Dan step yang ketiga ada power dekat sini, x power of x. So mengikut properties of log. Okey, jika ada kuasa maka kita boleh letak dia di sebelah depan. Alright. Okey, then dah settle dah semua tu. Okey, step yang kedua, step yang ketiga barulah kita differentiate. Okey, so ln y differentiate akan dapat 1 over y dy dx. Okey, kemudian yang kita nak differentiate ni, x ln x. Okey, perhatikan x darab dengan ln x. X ini adalah linear, ln x ni adalah logarithmic functions. This is linear function, this is logarithmic function. Dua function yang berbeza, operasi darab. So, kena guna product rules. So, ini dia guna product rules. Okey, so ini. Alright, hati-hati dalam soalan tak mention pun rules apa yang kita kena guna, tapi kita sendiri kena tahu, kena alert. Okey, ni nak kena guna rules apa. Alright. Okey, kemudian yang hujung kita ada negative ln sin hyperbolic x. Okey, ni kita differentiate ln sin hyperbolic x akan dapat 1 divided by sin hyperbolic x, and then differentiate sin hyperbolic x akan dapat cos hyperbolic x. Alright. Okey, kemudian kamu simplify lah, simplify and then bagi tahulah jawapan akhirnya. Okey, di mana y nanti, okey, y yang ini nanti kita akan pindah ke sebelah kanan. So, ganti balik y itu dengan apa yang dah soalan bagi dekat atas yang tadilah yang ni. Alright, okey, itu saja untuk soalan yang kedua. Okey, kita pergi pada soalan yang ketiga. Okey, ada 3 soalan. Yang ni saya rasa boleh buat sendiri. Alright, so untuk soalan A, kena guna product rule sebab kita ada x power of 3 times tangent hyperbolic square x square root. Okey, sini ada operasi darab lah, dua function yang berbeza. Okey, right, yang ini berhati-hati sebab dia ada kuasa setengah, sebab apa, square root kan. Okey, and then soalan C dia kata guna logarithmic differentiation. Okey, so ini kena guna logarithmic differentiation lah. So letak ln sebelah kiri dan letak ln sebelah kanan. Okey, seterusnya example number 4 is integration. Evaluate integration sin hyperbolic power of 5x cos hyperbolic x dx. Okay, so kita ada dua jenis hyperbolic dekat sini. Yang pertama adalah sin hyperbolic dan yang kedua adalah cos hyperbolic x. Okay, so jika ingat lagi dalam topik integration masa calculus 1, okay, kita perlu eliminate salah satunya. Okay, right, yang mana yang paling mudah untuk kita eliminate. Okay, so kalau perhatikan dekat sini, cos hyperbolic x ni dia adalah kuasa 1. That means apa-apa pun dia lah akan kita eliminate. Alright, that means kita kuasa 1 kan, benda kuasa yang paling rendah lah, so kita akan eliminate dia. So u kita nanti jadi apa? So u kita akan ambil yang sin hyperbolic x power 5 ni. Okay, alright, so bila awak let u, jangan letak kuasa dia lah. Let u ni selalunya benda yang paling simple. So kalau ni tadi sin hyperbolic 5x ni dia adalah benda yang complicated. Kenapa complicated? Sebab dia ada kuasa 5 kali dia ada. So bila kita nak let u, kita ambil yang kuasa 1 sahaja. Alright, sebab itulah cos hyperbolic ni, yang kuasa 1 ni yang akan kita eliminate. And then awak differentiate. Alright, so dah differentiate, gantikan balik apa yang awak dah let tadi ke dalam integration tersebut. Okay, so tadi sin hyperbolic
X adalah U, maka dia akan bahagian ni akan jadi U kuasa 5. And then dx ni tadi adalah yang ini, du over cos hyperbolic X, so adalah yang ini. Alright, then barulah kita boleh eliminate cos hyperbolic X. Okay, so dia akan tinggal integration U power 5 du. Okay, ingat lagi dalam integration, kuasa perlu tambah, and then bahagikan dengan apa yang kita tambahkan tersebut. So dia tambah 1 akan jadi 6, and then bahagikan dengan 6, maka ganti balik U kita tadi dengan sin hyperbolic, and then power of 6x divided by 6 plus C. Okay, itu untuk integration yang pertama. Okay, perhatikan integration untuk yang kedua, B. Okay, ini adalah definite integration. Okay, sebab kita ada limit dekat sini. Okay, lower limit is 0 and upper limit is ln 2. Okay, the function is 4 exponent x times sin hyperbolic x dx. Okay, so kalau perhatikan dekat sini, okay, kita perlu eliminate lah, macam saya cakap tadi kan, kita perlu macam soalan A tadi, perlu eliminate salah satunya. Okay, untuk soalan A, kita boleh eliminate cos hyperbolic x. Sebab apa? Sin hyperbolic x dan cos hyperbolic x ni adalah dua function yang sama, dari function yang sama, iaitu hyperbolic function. Okay, tetapi untuk soalan B, kalau kamu perhatikan, this is exponential function, this is hyperbolic function, bukan function yang berbeza. So macam mana kita nak eliminate sin hyperbolic x, ataupun macam mana kita nak eliminate exponent x? Maka kena recall balik bahawa definition hyperbolic tadi adalah combination of two exponential function. Okay, dan kita tahu bahawa dekat atas tadi, sin hyperbolic x itu dalam bentuk exponential function dia adalah yang ini. Ini adalah bentuk exponential function. Maka kita tukar. Okey, tukar sin hyperbolic x tadi supaya dia menjadi bentuk exponential function yang ini. So bila dah tukar, kamu perhatikan integration kita sekarang, okey, dia adalah dalam exponential function. Kedua-duanya adalah dalam exponential function. Yang pertama tadi depan ni lah 4 exponent x, dan yang kedua tadi adalah yang dalam bracket ni. So dia dah jadi function yang sama dah. Okey, so bila dah jadi function yang sama, memang itu paling mudah untuk kita selesaikan lah, right? Okey, so dekat sini, okey, so ada constant 2 dan ada constant 4. Yang ni kita boleh simplify lah dulu, maka dapat 2. And so yang dalam bracket akan tinggal yang ini. Okey, so tengok 2 exponent power of x, bracket exponent x minus exponent power of negative x. Jenis yang sama exponent. Okey, that's mean kita tak perlulah nak buat, tak perlulah nak let u. Sebab apa? Benda yang boleh kita selesaikan. That's mean maksud saya kita boleh expand. Okey, expand je. So dapat yang ni. Okey, so kena ingat apa-apa nombor jika kuasa dia 0, nilai dia adalah 1, maka dia akan dekat sebujur ni akan dapat 2. Okey, so sampai sini dah jadi integration yang mudah untuk kita selesaikan, yang kita pernah belajar dalam calculus 1 dahulu. So exponent 2x, okey, bila kamu integrate akan dapat exponent 2x divided by 2. Ini ada formula dia. Okey, kamu boleh rujuk balik notes calculus 1 kamu. And then 2 bila kita integrate akan dapat 2x. Okey, so saya lupa nak sebut 2 ni. 2 ni adalah sebab dia constant kan. Okey, so simplify kan, awak akan dapat macam ni lah. Sebab apa? 2 atas dengan bawah ni saya dah cancel. Okey, limit jangan lupa. Alright. Dan gantikanlah ln 2 dan gantikanlah 0 ke dalam x yang ada. So step yang seterusnya, dan guna kalkulator, maka dapatlah jawapan akhir. So itu sahaja untuk soalan B. So beza soalan B dan soalan A, kamu perhatikan soalan A, kita boleh eliminate cos hyperbolic x ni sebab apa? Kita ada satu lagi hyperbolic di sebelahnya. Okey, walaupun dia jenis yang berbeza, tapi dia daripada function yang sama, iaitu hyperbolic. Tapi untuk soalan B, okey, kita ada hyperbolic x dekat sini. Yang ini kita ada exponential. Kalau ikutkan, kalau tengok daripada mata kasar, dia adalah benda yang berbeza. Okey, tetapi kena recall balik bahawa sin hyperbolic x ni sebenarnya adalah exponent function. Okey, so tukar dia dulu. Alright, and then simplifikan. So soalan B saya tak perlu guna kaedah let u pun. Okey, alright. So ada exercise di sebelah bawah. Okey, boleh buat. So itu sahaja untuk hyperbolic function.